Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah. Saya Madiha. Saya Wani. Saya Koyum. Dan saya Azmi. Saya ingin menceritakan tempat-tempat yang menarik dan bersejarah yang ada di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar merupakan sebuah bandar diraja dan salah satu bandar bersejarah bagi negara Perak Darul Rizwan. Kuala Kangsar juga merupakan kawasan pelancongan yang mempunyai pelbagai produk-produk tempatan dan industri kecil yang sederhana yang menarik. Terletak kira-kira 48 km ke utara dari Kuala Kangsar. Mendapat nama bersempena pokok kangsar yang tumbuh di tepi sungai dan juga terdapat versi mengatakan terdapat 99 anak sungai dan kurang 1 daripada 100, iaitu melalui sebutan Kuala Kurangsar. Kuala Kangsar juga merupakan sebuah daerah perbandaran yang kini ditadbir oleh Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Pusat pertumbuhan utama daerah ialah Bandar Kuala Kangsar, Sungai Siput Utara, Padang Rengas, Pekan Manung, Pekan Sauk, Karai, Pekan Salak, Lintang dan Lasah. Bandar Sungai Siput merupakan pusat pertumbuhan kedua terbesar selepas Bandar Kuala Kangsar di daerah Kuala Kangsar sendiri terletak di dalam metropolis Lembah Kinta. Jabatan Victoria ini dikenali sebagai Jabatan Enggo, adalah sebuah jabatan kereta api yang terletak di Enggo, Kuala Kangsar, negeri Perak. Jabatan yang menerangi Sungai Perak ini mula dibina pada tahun 1897 dan merupakan antara jabatan kereta api tertua di Malaysia. Pembinaannya mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan. Perasmian jabatan tersebut dihadiri oleh Sultan Perak, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah dan Raja Perempuan Perak, Residen Perak JP Raja dan isteri dan orang-orang kenamaan pada tahun 1900. Fakta menarik, mengapakah jabatan ini dinamakan sebagai Jabatan Victoria? Pertama, sempena Ratu Victoria. Hal ini kerana semasa awal pembinaan pada tahun 1897 merupakan tahun pemerintahan Jubli Intan Ratu Victoria. Diceritakan bagaimana pokok getah sampai ke tanah Melayu pada ketika itu. Pada tahun 1877, pokok getah yang pertama telah ditanam di Kuala Kangsar, Perak oleh S.J. Morton yang merupakan seorang penguasa Botanical Gardens di Singapura. Sebanyak 9 biji benih getah telah ditanam di halaman rumah Sir Hawk Long yang merupakan Residen British Perak pada ketika itu. Pavilion Tower Kuala Kangsar merupakan angklung 3 tingkat dan dibina pada tahun 1930 dan terletak di hadapan Malay College Kuala Kangsar. Menara ini dahulu digunakan oleh kerabat diraja Perak dan residen British untuk menonton perlawanan bola, polo, rugby dan perarakan ketenteraan daripada menara yang tertinggi di bangunan tersebut. Reka bentuk menara ini menampakkan elemen tradisi bahasa Melayu dan Cina. Sekarang, ia dijadikan sebagai tempat bersejarah dan tarikan pelancongan di Kuala Kangsar. Inilah istana ramai tempat bermayang raja-raja pemerintah yang ditampilkan sebagai Sultan Perak semenjak pembinaan siap disempurnakan dalam tahun 1993. Nama istana Iskandaria ini adalah mengambil sempena nama Sultan Iskandar Shah sejak 1918 hingga 1983 yang bertanggungjawab terhadap pembinaannya. Kedudukan tapak Istana Iskandaria di Bukit Candan dan tebing kiri mudik Sungai Perak ialah di atas tapak lama Istana Negara yang dibina pada tahun 1895 oleh Sultan Idris Mursyidul Azam Shah I 1887 hingga 1916. Seni bina istana ini menyerupai seni bina Islam India Sal Seni yang diadu dengan corak seni bina Asia Barat, khususnya pointed art dan hiasan meneret dan kubah yang berbentuk bawang. Bukan yang membuat istana ialah Haji Sofyan dan anak-anaknya yang berasal dari seberang perai. Istana ini telah siap sepenuhnya pada tahun 1931. Anda sedang melalui jalan di kampung Kuala Dal. Pandangan anda masih teralih disebabkan dengan keunikan seni bina Masjid Ihsania Iskandar yang amat berbeza dan amat menonjol berbanding dengan bangunan dan masjid lain yang tidak ada lihat sebelum ini. Kebiasaan lain masjid 2 tingkat ini boleh dilihat daripada reka bentuknya. Merupakan segi 4 bujur
atau turut dikira bujur sangka buruk. Biasaannya, tanggapan pertama orang pada majlis ini ialah rumah buruk. Ia mempunyai 20 buah tingkap di mana tingkap di bawah dibina lebih tinggi. Setiap tingkap dihiasi dengan ukuran motif pisang ikan, hiu dan pucuk kacang. Pada kepala tingkap diserikan dengan ukiran bulan sabit serta bintang pecah dulu. Setiap sendi kayu dinding lepas daripada anyaman buluh dihiasi dengan ukiran sekuntum bunga tikam selada sebagai daya penyeri pada hiasan dinding. Museum Diraja Kuala Kangsar dahulunya dikenali dengan nama-nama seperti Istana Kenangan, Istana Lembah atau Istana Tepas. Telah didirikan pada tahun 1926 di Bandar Kuala Kangsar, Perak, Malaysia oleh seorang tukang kayu yang bernama Haji Sopian dan dibantu oleh 2 orang anaknya. Mereka ini berasal dari seberang perai. Museum ini dibina atas perintah Dulia Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Iskandar Shah, marhum Kadal Salah sebagai tempat bersemayam sementara. Disebabkan ketika itu, Istana Iskandaria masih lagi di dalam pembinaan menggantikan Istana Negara. Bangunan ini dibina di atas 60 batang tiang di mana panjangnya lebih kurang 41 meter dan lebarnya 11 meter. Bentuk bangunan ini melambangkan sebilah padang yang tersimpan di dalam sarungnya. Labu Sayong ialah sejenis bekas tembikar berbentuk labu berwarna hitam dari Mukim Sayong. Sebuah desa yang terletak 1 kilometer dari Kuala Kangsar, Perak di negara Malaysia. Khususnya, barangan ini diusahakan masyarakat Kampung Kepala Bendang. Dari kampung inilah perusahaan ini berasal kerana banyak sumber bahan mentah iaitu tanah liat khas yang dapat diperoleh dari kampung tersebut. Motif ukirannya banyak menjurus kepada unsur tradisional, khususnya bunga-bungaan seperti bunga tanjung, padi, senduduk, lawang, cengkeh dan pucuk rebuk. Bentuk labu air dan juga diilhamkan daripada bentuk burung pucuk berdiri yang dilihat dari hadapan. Terdapat 2 orang tokoh yang dikaitkan kuat dengan perintisan seni labu ini. Nila Hitam, seorang wanita Melayu kelahiran Kampung Kepala Bendang sendiri, dan Tok Kaluk, seorang pendatang Minangkabau pandai besi dari Sumatera yang diceritakan memperkenalkan penciptaan tembikar daripada tanah liat. Galeri Sultan Azlan Shah terletak di Bandar Diraja Kuala Kangsar. Dahulunya dikenal sebagai Istana Hulu. Dalam mempamerkan gabungan seni bina Asia dan Eropah, galeri itu memberi tumpuan kepada sejarah dan pencapaian Sultan Perak Sultan Azlan Shah. Galeri Sultan Azlan Shah terletak di Bukit Candan sekitar 1.5 km dari Bandar Kuala Kangsar dan hanya 500 meter dari Istana Kenangan. Selain daripada tempat bersejarah dan alam semula jadi, terdapat galeri arkeologi yang terletak di Lenggong. Galeri arkeologi ini ditubuhkan pada 1999 dan memaparkan pelbagai artifak-artifak yang dijumpai di sekitar lembah Lenggong. Anda boleh membawa anak-anak anda untuk mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam tentang sejarah zaman Paleolitik dan lain-lain. Laksa pokok limau merupakan salah satu daripada Malaysia local cuisine yang telah viral. Hidangan laksa sangat digemari di Perak, terutama di daerah Kuala Kangsar. Laksa pokok limau ini terletak di Kota Lama Kiri, tidak jauh dari Pekan Kuala Kangsar. Kedai ini hanya terletak di tepi jalan sahaja dengan satu papan tanda besar terpapang memudahkan orang ramai, terutamanya orang luar, untuk mengenali kedudukan kedai. Kedai ini pernah keluar dalam rancangan Jom Terokai Perak yang telah dihoskan oleh Maria Tunku Sabri. Laksa sarang yang cukup terkenal di negeri Perak ini juga boleh ditemui di Warung Telaga dengan pemandangan indah sawah padi.
Warung ini asalnya menjadi tempat kerja sawah melepaskan lelah. Walasa telur sarang adalah resepi daripada pemiliknya sendiri yang sudah bersara sebagai kaki tangan kerajaan. Pesan dalaman warung telaga menekankan gaya klasik Melayu yang memberikan rasa pulang ke kampung halaman. Selain laksa sarang, pelanggan juga turut menyukai mi rebus, keropok leko dan cucur udang. Mana-mana di jeram hutan lipuk Ulu Kedasan. Air sejuk dan jernih datang dari kemuncak Gunung Bukit. Selain aktiviti berkemah dan berkelah, Ulu Kedasan juga merupakan pintu masuk para pendaki yang mahu menerka dan menawan puncak Gunung Bumi. Ini merupakan kawasan hutan simpan bubu yang sebenarnya kaya dengan flora dan fauna tersendiri. Tahukah anda bahawa nama Kedas itu berasal dari sejenis masakan? Ia merupakan nama satu masakan lama orang kampung untuk siput kinjing. Sejarah awal Ulu Kedas ini bermula semasa perang antara Siam dan Perak yang berlaku pada sekitar tahun 1880-an.